inspirasi, euforia, Islami, semuanya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Seramai 90 pelajar di negeri Kelantan berjaya meraih 10 mumtaz dalam semua mata pelajaran bagi sijil menengah agama SMU tahun 2022 yang diumumkan semalam. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Pendidikan, Pengajian Tinggi, Sains dan Teknologi Negeri Azhar Saleh, sejumlah 5,643 pelajar menduduki peperiksaan itu dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 6,166 pelajar memperoleh sekurang-kurangnya pangkat makbul untuk semua mata pelajaran. Kerajaan Negeri Melaka meluluskan pelantikan guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain (KAFA) bagi Sekolah Rendah Agama SRA dan guru Tadika Jabatan Agama Islam Melaka JAIM secara kontrak khas serta membuat penyelarasan elaun perkhidmatan. Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri, Datuk Rahmat Mariman berkata, pelantikan kontrak khas Kerajaan Negeri Guru KAFA JAIM melibatkan 1,422 guru di Sekolah Rendah Agama SRA melibatkan lantikan sebelum 1 Januari tahun ini. Katanya lagi, pelantikan kontrak khas Kerajaan Negeri bagi guru Tadika JAIM juga dibuat melibatkan 375 guru Tadika JAIM lantikan sebelum 1 Januari 2023. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan beasiswa Yang di-Pertuan Agong 2023 kepada 11 penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT di Istana Negara Kuala Lumpur. 6 penerima beasiswa ialah bagi pengajian pada peringkat Doktor Falsafah PhD, manakala pada peringkat Sarjana Penyelidikan. 5 penerima akan melanjutkan pengajian di luar negara, manakala 6 lagi telah dan bakal melanjutkan pengajian di Universiti Penyelidikan dalam negara pada tahun ini. Penyertaan pelajar lelaki dalam bidang kejururawatan menunjukkan tren peningkatan bermula pada tahun 2015. Sehubungan itu, jelas Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, rekod menunjukkan bahawa hanya seorang pelajar lelaki mengikuti pengajian semasa penubuhan kuliah kejururawatan UIAM pada bulan Jun 2004, namun kini jumlah mereka adalah sebanyak 15% daripada 523 penuntut. Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli memberitahu perkara itu kepada pihak media selepas menghadiri Majlis Perasmian Persidangan Antarabangsa Kejururawatan kali ketiga Anjuran Kuliah Kejururawatan UIAM di Kuantan, Pahang. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kota Kinabalu 93.9. Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversiti dan tersenarai sebagai 17 negara megadiversiti di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sentuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pengubahsuaian sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan dan memperkasa komuniti setempat melalui rahsia pemilikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli. Bakla 91.5 FM. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona di Zara, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Saleh. Kita berada di pertemuan Aspirasi 10.1. Kita bersiaran bagi edisi hari ini, hari Khamis pagi 13 Julai 2023 bersamaan 24 Zulhijjah 1444 Hijriah. Teruskan ukir senyuman sebaiknya. Sebab itulah penawar kita. Kalau setiap pagi macam ni kan, jom bersemangat dan kekal momentum yang baik-baik di situ. Okey? Dan ada perkara yang tidak boleh lupakan. Yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah selawat, yang ketiga adalah istighfar. Ini pesan dari para asatizah supaya laluan kehidupan kita ini akan baik-baik dan disusun dengan penuh manfaat. Zikir itu kita dapat hubungkan hati kita dengan Allah. Selawat itu dapat hubungkan hati kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan istighfar itu akan mendidik tarbiyahkan lagi jiwa kita. Jadi jom sama-sama kekalkan. Okey? Dan terima kasih tim Warna Pagi yang dah pun teman-temankan sahabat pendengar. Saya akan teruskan lagi perkongsian kita. Kejap lagi ada rancangan Tahsinul Ibadah. Boleh tonton di YouTube dan juga di Facebook. Kita akan dengarkan perkongsian oleh Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Dan sekarang kita nak buka tirai pertemuan kita bersama lagu dendangan dari Rabbani featuring Ustaz Amal. Lagunya Al-Hijrah. Teruskan bersama Radio Ikim. ويا كاشف الضر
solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Alhamdulillah, bestnya umrah dengan Iman Travel. Dengan RM6,990 dah dapat buat umrah dengan keluarga. Pergi dengan visa umrah pula tu, dapat bawa balik air zam-zam lagi. Bukan tu je, dapat free ziarah Taif pula tu. Ish, macam-macam package. Ada sesuai ikut bajet kita. Nak umrah terbaik? Hubungi 019-2503 atau layari imantravel.com.my. Ingat umrah, ingat Iman Travel. Melaka 89.5. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian Kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali sama-sama untuk bawakan pertemuan Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah. Nak jemput anda untuk sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM, juga di Facebook, sebab kita nak dengarkan lagi perkongsian ilmu bersama-sama dengan tetamu kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram yang dah pun ada di talian kita nak mengalu-alukan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz masih lagi setia kekal bersama kita untuk dapat lagi bincang-bincang ilmu kita pada hari ini. Dan Ustaz, sambil-sambil kita nak bincang ni juga kita buka ruang peluang kepada sahabat-sahabat pendengar. InsyaAllah kalau ada masa hujung nanti, kita akan bawakan soal jawab dari pendengar sekalian. Okey, anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti soalan anda di talian kita 011-29004004. Juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen. Dekat situ meriah dah ni, dah mula masuk dah komen banyak ni juga. Terima kasih Puan Sarifah Kasim, Zaliha Syafi'il yang pun dah mula hantarkan komen-komennya di situ. Ustaz, sebelum kita nak mulakan pertemuan ini, sedikit Ustaz di awalnya tentang mukadimah, apa persediaan hati kita, jiwa kita untuk sama-sama mendengarkan ilmu kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayang daripada Baik, Ustaz. Dengar kita? Ya. Okey, Ustaz. Mungkin setting-setting di sana. Okey ke, Ustaz? Okey. Teruskan Ustaz, teruskan. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bersama-sama pada pagi ini. Secara ringkasnya ingin saya sebutkan nukilan daripada alim ulama bahawasanya perkara yang paling mahal yang turun daripada langit adalah taufik. Perkara yang paling mahal yang turun daripada langit adalah taufik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seseorang itu diberi kemampuan untuk melakukan kebaikan. Itu perkara paling mahal. Kerana terkadang seseorang itu mempunyai ilmu, tetapi seolah-olah dirinya itu terhalang dan tersekat daripada buat apa yang dia tahu. Dia tahu benda ni baik. Dia tahu sembahyang berjemaah itu baik. Dia tahu bersedekah itu baik, tetapi dia tidak ada kekuatan.
Dia tahu sepatutnya dia perlu segerakan mengerjakan haji. Dia mampu, dia ada kemampuan untuk melakukannya. Tetapi dia merasa seperti ada sekatan. Seperti ada halangan untuk dia boleh melakukan kebaikan yang dia tahu. Bukan dia jahil, dia tahu. Maka itulah yang disebut bahawasanya taufik itu adalah perkara yang paling mahal. Kerana dengan taufik sahajalah seseorang itu dapat mengerjakan kebaikan. Ada orang yang ilmunya sedikit. Apa yang dia tahu, dia dapat buat. Apa yang dia tahu, dia dapat amalkan. Orang ini lebih berharga dan lebih bernilai. Kerana dia telah mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana taufik adalah perkara yang paling mahal, maka kita kena selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah taufik kepada saya untuk buat kebaikan. Bantulah saya untuk buat kebaikan. Bantulah saya untuk berzikir. Bantulah saya untuk meninggalkan maksiat. Antara doa yang Nabi pesan kepada Sayyidina Muaz untuk dibaca selepas sembahyang, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mahal doa ni, tinggi maknanya. Diajar oleh Rasulullah SAW, ya Allah, bantulah saya supaya saya dapat mengingatimu, supaya saya dapat bersyukur kepadamu, dan supaya saya dapat melakukan ibadah yang terbaik buatmu. Minta dengan Allah bantu kita. Mohon dengan Allah bantu kita untuk buat kebaikan. Kerana terkadang seseorang itu tertipu. Kerana dia menyangka bila dia tahu sesuatu perkara, maka dia akan buat. Tak. Tidak. Kita tahu sesuatu perkara, tidak semestinya kita akan buat. Mempunyai ilmu tentang sesuatu perkara, tidak semestinya orang tu akan buat seperti yang dia tahu. Dia perlu satu perkara lagi, iaitu dia perlu bantuan daripada Allah. Dia perlu taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, perkara yang paling mahal yang naik daripada bumi ke langit. Apa dia? Perkara yang paling mahal yang naik daripada bumi ke langit adalah keikhlasan. Keikhlasan. Iaitu yang kita sembahkan kepada Allah daripada diri kita. Yang kita persembahkan kepada Allah daripada bumi ini. Itu daripada diri kita adalah melakukan sesuatu kerana Allah. Ini perkara paling mahal. Paling mahal. Dan ini pun kita kena minta dengan Allah. Ya Allah, bantulah saya, berilah keikhlasan. Berilah keikhlasan. Berilah keikhlasan. Kerana amalan yang ikhlas walaupun sedikit, dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Walaupun sedikit. Walaupun hanya sebiji tamar. Walaupun hanya sebelah tamar. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Namun begitulah. Manusia ni lemah. Hati dia lemah. Dia mudah untuk menunjukkan amal dia kepada orang lain. Sebab apa? Orang itu dia nampak. Orang tu ada kat depan dia. Allah dia tak nampak. Maka kita kena doa dengan Allah supaya Allah bantulah saya untuk melakukan sesuatu amal itu dengan ikhlas. Amin. Wallahu a'lam. Amin. InsyaAllah Ustaz, semoga ikhlas itu akan kekal bersama kita dan dapat kita letakkan keikhlasan yang tertinggi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu niat kita dalam apa saja rutin tugasan kita, apatah lagi lebih baik dari sudut ibadah-ibadah kita. InsyaAllah semoga Allah terima sebaik-baiknya. Baik Ustaz, kita nak teruskan lagi untuk bincang-bincang kita pada kali ini. Kita nak teruskan menerusi perbincangan dalam kitab Intisari Matan Al-Zubaid, okey, dan kita akan bawa tajuk jual beli dalam Islam. Kita nak teruskan lagi untuk perbincangan selanjutnya menerusi tajuk ini. Ustaz, silakan Ustaz untuk kita buka bicara ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di bait syair yang ke-554 bagi mereka yang memiliki buku terjemahan yang merupakan pendengar setia rancangan ini boleh dapatkan. Usahakan supaya kita duduk dalam kelas ini dalam keadaan kita pegang buku, kita pegang kitab. Kita pegang kitab, kita pegang buku supaya ada perkara yang kita boleh catat. Kita boleh tandakan dalam buku kita. Jadi ada terjemahan yang telah
ada di pasaran, boleh dapatkan, insya-Allah. Dengan kita belajar, ada buku, ada kitab di tangan, dia lebih memberi manfaat kepada diri kita, dan insya-Allah kita boleh ulang-ulang pelajaran yang kita dah belajar itu, kita boleh ulang-ulang pada waktu dan masa yang kita mahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa innama yu'tabaru at-tamathulu hala kamalin naf'i wa huwa hasil. Baik, maksudnya di sini persamaan antara dua tukaran bahan makanan itu diambil kira ketika sempurna manfaatnya, iaitu boleh disimpan lama. Ia terjadi. Fi labanin wa tamri wa huwa birrutabi rukhisa fi duna mutabin kal-inabi. Maksudnya, sambungan tadi, ia terjadi pertukaran tamar dengan rutab dibenarkan dengan kadar kurang daripada nisab zakat, iaitu tanaman iaitu 5 wasak, seperti mana dibenarkan seperti kadar itu antara kismis dan anggur. Kita masih lagi dalam perbincangan bai' ribawi. Dipanggil bai' ribawi. Bai' ribawi ini maksudnya objek jualan kita adalah item-item ribawi. Itu maksud bai' ribawi. Objek jualan, subjek jualan kita itu adalah ribawi, item-item ribawi. Item-item ribawi ini secara ringkasnya kita telah pelajari dan saya ulang lagi sekali. Item-item ribawi ataupun ribawiyat yang disebut dalam bahasa Arab ada dua. Secara ringkasnya ada dua di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Yang pertama an-naqdu, iaitu emas atau perak. Dan yang kedua at-ta'am, makanan. Sekiranya subjek jualan kita, sekiranya barang jualan kita ini terdiri daripada emas ataupun perak dan makanan, ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Ada 3 syarat yang perlu dipatuhi. Syarat ini adalah syarat tambahan yang tidak ada sekiranya barang jualan kita bukanlah daripada jenis item ribawi. 3 syarat ni tak diperlukan. Tetapi kalaulah orang itu dia meniaga, barang jualan dia adalah item ribawi yang saya telah sebutkan tadi, emas dan perak dan juga makanan, maka ada 3 syarat tambahan yang perlu dia jaga. Dan 3 syarat tambahan ini dia perlu jaga sekiranya, ada sekiranya, jual beli itu berlaku secara batal, secara muqayyadah. Maksud secara muqayyadah, dia tukar ataupun dia beli emas dengan menggunakan emas. Dia membeli emas menggunakan perak, ataupun dia membeli perak menggunakan emas. Kalau pembelian ataupun jual beli emas berlaku seperti ini, barulah perlu dijaga 3 syarat yang kita telah pelajari. Ataupun dia membuat tukaran, dia beli makanan dengan makanan, makanan bayar dengan makanan juga. Makanan bayar dengan makanan juga, sama ada jenisnya sama, nau'nya sama ataupun nau'nya berbeza. Contohnya, makanan apa contohnya? Contohnya adalah korma makanan. Dia tukar dengan korma juga. Beras, makanan. Dia tukar dengan beras juga. Itu yang dimaksudkan sebagai pertukaran daripada sama nau'. Maka apabila pertukaran daripada sama jenis makanan itu, maka 3 syarat perlu dijaga. 3 syarat perlu dijaga kalau jenis dia sama.
Apa maksud jenis dia sama? Tamar dengan tamar. Apa maksud jenisnya sama? Beras dengan beras. Gandum dengan gandum. Maka 3 syarat perlu dijaga. Apa 3 syarat itu? Jual beli itu hendaklah berlaku secara tunai, naqdan. Jual beli itu hendaklah berlaku secara serah menyerah dalam majlis. Tak boleh tangguh. Kedua-dua belah pihak hendaklah serahkan barang dalam majlis. Dan yang ketiga, hendaklah timbangannya sama kalau ditimbang. Sukatannya sama kalau disukat. Bilangannya sama kalau dibilang. Kena sama. Tamasul. Kena sama. Tak boleh satu orang tukar antara dua grade tamar. Dia tukar 1 kilo dengan 2 kilo. Tak boleh. Kalau 1 kilo, mesti 1 kilo. Kalau segantang, tukarannya segantang. Walaupun grade-nya berbeza. Saya ada tamar grade A. Kawan saya ada tamar grade B. Maka saya tukar. 1 kilo tamar grade A saya tukar dengan 2 kilo grade B. Tak boleh. Dia item ribawi. Mesti menjaga syarat tamathul. Mesti menjaga syarat tamasul. Maka dalam bait syair yang kita baru baca tadi adalah lanjutan daripada perbahasan tamasul. Apa dia? Hanya senya persamaan antara dua tukaran bahan makanan itu diambil kira ketika sempurna manfaatnya. Maksudnya, apakah yang dimaksudkan dua barang yang ditukar itu mesti sama, mesti setara. Nak kira setara tu bila? Contohnya tamar ni, dia ada rutab. Masa dia belum kering. Belum kering ini, korma ni orang panggil rutab. Bila dah kering, barulah dipanggil tamar. Jadi untuk mengira bahawasanya dua jenis korma ini adalah mempunyai timbangan yang sama adalah ketika dia sudah sempurna manfaatnya. Apa maksud dia telah sempurna manfaatnya? Kalau dia adalah korma, timbangan itu hendaklah dibuat ataupun timbangan itu hanya dikira kalau dia sama ketika dia sudah kering. Kalau kita timbang tamar itu waktu dia belum kering, waktu dia rutab, maka tidak sah. Tidak sah. Walaupun kita timbang rutab ni, waktu dibasah lagi, waktu dia belum kering, kita timbang. Ini 1 kilo dan ini pun 1 kilo. Bila kita lihat ini 1 kilo dan ini 1 kilo, nampak macam sama kan? Tidak, tak boleh. Timbangan dikira sama adalah apabila ditimbang ataupun disukat ketika dia sudah kering. Kalau dia belum kering, walaupun nampak macam sama, kita kira tak sama. Sebab apa? Sebab bila dia belum kering, ada air dalam dia. Maka air ini anggarannya tidak sama. Anggaran yang tepat hanya boleh diperoleh apabila dia telah kering. Dan kering itulah yang telah diungkapkan dalam bait syair ini dengan lafaz kamalun naf'i. Kamalun naf'i. Itu kalau korma, itu contoh. Satu lagi contoh adalah apa? Satu lagi contoh adalah anggur. Jadi kalau anggur, timbangan dia ataupun sukatan dia hanya akan dikira tepat apabila dia sudah kering. Anggur ni bila kering orang panggil apa? Anggur bila kering dipanggil kismis. Jadi semasa dia sudah menjadi kismis, barulah kiraan dia ataupun tukaran dia boleh dikira setara dan sama banyak. Oleh kerana itu, dinyatakan bahawasanya mana-mana buah yang dia memang tak dikeringkan. Tak dikeringkan. Contohnya apa? Contohnya buah apple. Contohnya buah pear. Satu orang dia nak buat bisnes, apple tukar dengan apple. Apple tukar dengan apple. Tembikai tukar dengan tembikai. Contoh, saya ada ladang tembikai merah.
Saya ada ladang temikai merah. Ataupun saya ada stok temikai merah. Saya ingin mempelbagaikan jualan temikai saya juga mahu temikai kuning. Ada pembekal lain yang dia mempunyai banyak stok temikai kuning. Jadi cara dia untuk saya mempelbagaikan, memvariasikan tembikai jualan saya, nak ada merah, nak ada kuning. Jadi saya buat macam mana? Saya tukar. Bukan bayar pakai duit. Saya dapatkan tembikai warna kuning dengan menukarnya dengan tembikai saya warna merah secara barter. Tukar. Mana tak payahlah keluar duit. Kita deal macam mana? Kita tukar aja. Saya ada tembikai merah. Kamu pun nak tembikai merah. Dan saya nak tembikai kuning. Kita tukar. Tukar sama banyak. Contoh. Sekilo 500 kilo 500 kilo tembikai merah tukar dengan 500 kilo tembikai kuning. Mungkin kita akan rasa itu fair, setimpal. Tak boleh. Oleh kerana tembikai adalah jenis buah yang rutab, yang dia tak kering, dia basah. Faham kan maksud dia? Bukan kulit dia basah, maksudnya dia ada air. Maka tak boleh buat jualan secara tukar-menukar antara buah temikai. Tak boleh. Tak sah. Kalau nak beli buah temikai, kena beli pakai duit. Ataupun beli pakai barang lain yang bukan temikai. Mungkin juga berlaku saya ingin memvariasikan jualan durian saya. Nak bagi banyak. Jadi kita buat secara tukar. Tak boleh. Kerana apabila dia jenis bukan dikeringkan, maka tidak boleh mendapatkan tamasul yang ia merupakan salah satu syarat daripada 3 syarat. Wa huwa hasil fi labanin wat tamri. Dan dia hanya akan terhasil kalau susu, boleh. Boleh tak satu orang dia nak buat tukaran susu dengan susu. Saya ada susu lembu, kawan saya ada susu lembu, kita buat tukaran. Boleh tak waktu dia susu ataupun kena tunggu sampai waktu dia jadi keju? Tak perlu. Susu boleh tukar dengan susu. Kerana susu itu sudah dikira sebagai hal yang sempurna. Kemudian ada satu lagi perbahasan yang dibahaskan dalam kitab ini, iaitu dalam istilah fiqh ia dipanggil bai'ul araya. Bai'ul araya ini adalah satu keadaan yang mana dikecualikan. Sepatutnya tamar tak boleh ditukar dengan rutab. Rutab, pendengar tahu tak rutab tu apa? Orang yang biasa pergi Mekah, dia tahu rutab ni yang dipanggil korma tangkai. Sekarang ni guna istilah korma tangkai. Dia belum kering lagi. Dia biasanya rutab ni orang jual sejuk, kan? Dia warna kuning, dia bau lebam-lebam nak ke arah kering. Dia sedap tu rutab ni. Cuba juga rutab selain daripada korma, cuba rutab. Kalau dia masih muda lagi, maka dia kelat-kelat. Itu pun sedap juga. Warna kuning, kelat. Kerana korma ni ada banyak jenis. Masa saya pergi umrah bulan Ramadan baru ni, jumpa dengan satu orang, dia kata di tempat kami di Saudi ni ada 300 jenis korma. Kita tahu korma tu je. Safwah ke apa ke. Tapi sebenarnya ada 300 jenis korma di negara Saudi. Jadi ada asalnya rutab ni dia tak boleh tukar dengan tamar kecuali dalam satu masalah. Masalah itu dipanggil apa? Masalah araya. Dibenarkan. Iaitu apa? Dibenarkan untuk satu orang dia dapatkan dia dapatkan rutab, dia bayar pakai tamar, boleh. Tapi dengan syarat seperti yang disebut dalam kitab ni, dengan syarat tanaman itu kurang daripada nisab zakat. Maksudnya kalau nak buat tukaran boleh, tapi satu transaksi tak boleh apa? Tak boleh mencapai 5 wasak. Tak boleh sampai. Dia nak beli 1 wasak boleh, 2 wasak boleh, tapi tak boleh satu transaksi mencapai
5 wasak, dan 5 wasak ini adalah nisab bagi zakat tanaman yang kita telah pelajari sebelum ini. Itu syarahan bagi bait syair 554 dan 555 yang sempat kita bahaskan. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika Ustaz. Kita akan kembali lagi selepas ni untuk bincang-bincangkan lagi, untuk kalau boleh satu lagi syair baik-baik yang bakal kita pelajari selepas ni, insyaAllah. Okay? Sebab juga Ustaz, kita dapat soalan daripada sahabat pendengar kita. Kalau lihat di dalam platform Facebook, ada yang bertanya, dari Muhammad Hanafi bertanya, Ustaz, kalau pinjam motor disyaratkan masa nak pulangkan nanti kena isi minyak penuh, adakah termasuk dalam riba? Tentang hal berikut, nanti Ustaz akan berikan sedikit jawapannya di situ, insyaAllah. Okay? Kita nak berehat seketika Ustaz, dan teruskan juga kalau kita nak berikan wawarkan kepada sahabat-sahabat pendengar kita, anda boleh hantarkan soalan pertanyaan menerusi ke talian WhatsApp konti 011-29004004. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Carta Nasyid IKIM bersama saya Erwan Johari setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam, menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, inspirasi Emporia Islami. Ibnul Haytham. Ibnul Haytham merupakan ilmuwan yang sering menguji hipotesisnya dengan melakukan uji kaji. Usahanya itu akhirnya membentuk kaedah saintifik lebih 200 tahun sebelum sarjana Eropah mempelajarinya, iaitu dengan membaca karya-karyanya. Melalui uji kaji yang dijalankan itulah, misalnya, beliau mendapati cahaya bergerak pada garisan lurus. Uji kaji yang dijalankan beliau ialah dengan menggunakan kanta, cermin, pembiasan dan juga pantulan. Beliau merupakan orang pertama yang melihat komponen-komponen melintang dan menegak, cahaya yang terpantul dan terbias secara berasingan. Hal ini merupakan langkah penting untuk memahami optik dalam konteks geometri. Ibnul Haytham juga mengkaji proses terbentuknya penglihatan, struktur mata, pembentukan imej dalam mata dan sistem penglihatan. Ibnul Haytham yang digelar Bapa Optik meninggal dunia ketika berusia 74 tahun di Mesir pada tahun 354 Hijriah bersamaan 1039 Masehi. Peringatan kepada semua pemandu-pemandu lorong-lorong yang disediakan di negara kita ni, ada 2, 3, 4 lorong, ada yang 5 lorong pada satu hala, dan kerajaan menghabiskan duit berjuta-juta walaupun tuan-tuan bayar tol, tetapi keselamatan itu diutamakan. Jadi lorong yang paling kiri itu adalah pemanduan yang bawah daripada 70 km sejam. Lain yang kedua 80, lain yang ketiga 90, dan lain yang lalu untuk lain memotong yang dalam sekali, ke kanan sekali, itu adalah 110 had laju di negara kita. Jadi kalau tuan-tuan bawa kereta yang sisinya kecil, kenapa mesti duduk di lorong paling laju? Duduklah di lorong yang betul supaya anda selamat sampai ke destinasi. Jangan terkejar-kejar, nanti anda dikejarkan ke tempat lain. Ini yang payah nanti. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Yang terkini tentang Radio IKIM, atau nak tengok video menarik daripada para penyampai Radio IKIM, atau anda nak tahu apa yang best, jom ikuti kami di semua platform media sosial. Kalau di FB, cari kami di IKIM FM, Instagram ikim.my dan TikTok @Radio IKIM. Kalau tak ikuti, anda yang rugi.
Kembali bersama IKIM Inspirasi Infura Islami. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq masih temankan anda untuk aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah. Kita bawakan pertemuan ini bersama-sama dengan sahabat pendengar, sahabat penonton yang berada juga di platform media sosial kita, di YouTube juga di Facebook IKIM. Anda boleh sama-sama tonton sekarang dan boleh berinteraksi sesama kita. Okay? Dan kita nak teruskan sedikit lagi perkongsian Ustaz. Kalau ada, kita nak sambung-sambung lagi Ustaz dalam tajuk kita, jual beli dalam Islam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Washrid li bai'i thamarin aw zar'in min qabli tibil akli syarqal qat'i. Baik, maksudnya disyaratkan bagi jualan buah-buahan atau hasil tanaman yang belum matang untuk dimakan dengan syarat ia dipotong dahulu. Tajuk yang dibahaskan di bawah bait syair 556 ini adalah berkaitan dengan jualan buah di atas pokok. Jualan buah di atas pokok. Mungkin kita biasa dengar orang memajak pokok. Pajak pokok. Biasanya pokok durian, pajak. Apa maksud dia pajak? Belum lagi keluar buah. Masih baru keluar bunga. Tapi oleh kerana dia ingin mendapatkan stok pada waktu yang dia akan jual, maka dia dah pajak kebun durian tersebut. Kita panggil pajak kebun durian. Jadi kalaulah pajak itu dengan makna pembeli ini dia dah bayar dah. Dia dah bayar dah harga buah. Macam mana dia tahu harga buah? Buah pun tak nampak lagi. Baru bunga. Berdasarkan anggaran, dia anggar. Tengok bunga macam ni, akan gugur banyak ni, buah akan keluar banyak ni. Begitulah yang dianggarnya, maka dibayar. Kalaulah begitu cara akadnya, kalaulah begitu cara jual belinya, maka tidak sah. Kerana apa? Tidak boleh menjual buah sebelum budu wissalah. Itu lafaz yang digunakan dalam kebanyakan kitab. Dalam kitab Matan Zubat ini, beliau menggunakan perkataan tribul akli. Tribul akli yang diterjemahkan sebagai yang belum matang. Yang belum matang. Maksudnya buah itu dia belum matang. Belum matang ni bukan maksudnya belum masak. Bukan. Tetapi kenapa tak boleh jual buah atas pokok ni? Bukan buah yang dekat kedai ni, atas pokok. Dia tengok buah atas pokok, dia beli. Jadi buah yang belum matang, maksud belum matang ataupun maksud belum budu salah, dia belum kuat. Dia belum kuat, belum nyata jadinya. Dia baru bunga. Bunga ni kalau kena tiup angin dia gugur. Jadi macam mana dia beli? Dia beli, tetapi dia tak boleh manfaatkan. Daripada yang dia nampak tu mungkin separuh akan gugur. Maka sebab itu Nabi larang. Kerana akan berlakunya gharar. Akan berlaku ketidakkepastian. Dia bayar untuk semua yang dia nampak. Tetapi bukan semua yang dia nampak tu akan jadi buah. Kerana dia belum lagi sampai ke tahap kuat. Belum lagi. Dia baru bunga. Ataupun dia baru putih, kecil. Maka tak boleh jual buah yang masih lagi bunga, masih lagi putih kecil, yang masih lagi belum kuat. Kalau buah yang jenis tanda masak dia tu berubah warna, dia masih lagi belum berubah ke warna yang matang. Belum. Maka tak boleh jual buah dalam keadaan seperti itu, melainkan dengan syarat potong. Itu maksud melainkan dengan syarat potong. Maksudnya apa? Dia beli buah dengan syarat dia nak beli buah itu dan dia potong waktu dia masih muda. Bukan dia beli buah dan dia tinggalkan buah tu sampai buah tu masak. Tak boleh. Kalau nak beli buah dan ditinggalkan sehingga dia masak, maka tak boleh dibeli
ketika dia masih belum matang. Kalau nak beli ketika dia masih belum matang boleh, dengan syarat dia dipotong terus, bukan dia akan digunakan waktu dia matang. Jadi itu secara ringkas. Akan ada lagi penjelasan tentang masalah ini, kerana jual beli buah ini dia merupakan satu industri yang besar. Industri yang besar. Buah-buah yang datang kat negara kita ni ditanam di luar negara, di Mesir, di South Africa, di Lebanon, di US, di Vietnam. Mana industri yang besar yang berlaku import dan ekspor. Bukan bisnes yang kecil ya, perniagaan buah ni. Maka seharusnya kita memahami bagaimana sepatutnya menguruskan jual beli buah, kerana ia sangat penting untuk kita memastikan ia patuh dengan perintah syarak. Baik, insyaAllah. Ustaz, kita nak teruskan dengan satu, dua, kalau ada soalan di sini Ustaz, sesi soal jawab kita Ustaz. Ada tadi sebelum kita berehat, sahabat kita bertanya di dalam platform Facebook. Okey, nama beliau ada di sini, Muhammad Hanafi. Okey, beliau bertanya, Ustaz, kalau pinjam motosikal, disyaratkan masa nak pulangkan nanti kena isi minyak penuh. Adakah ia termasuk dalam riba? Hal sedemikian, Ustaz, bagaimana? Dalam bahasa Melayu, perkataan pinjam ni dia digunakan untuk dua perkara. Satu, kita guna untuk pinjam duit. Orang panggil pinjam juga. Satu lagi, pinjam barang. Pinjam barang. Kalau dalam bahasa Arab, pinjam duit ni, ataupun kita guna hutang lah. Hutang duit ni dipanggil qardun. Qardun. Dan kalau pinjam barang, kita panggil i'aratun ataupun isti'aratun ataupun dipanggil ariyah. Yang dinyatakan bahawasanya setiap peminjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba ni. Setiap peminjaman yang menghasilkan keuntungan tambahan, maka dia riba. Peminjaman yang dimaksudkan adalah hutang piutang. Bukan pinjam barang tu. Bukan pinjam barang. Bukan pinjam barang. Tetapi pinjam duit. Ataupun pinjam beras. Dia pinjam beras. Berlaku kan kadang antara ibu-ibu ni pinjam beras. Beras dia dah habis pinjam. Nanti dia bayar balik beras. Itu pinjam, boleh berlaku. Bukan duit je. Jadi, kalaulah semasa peminjaman itu berlaku, penghutangan itu berlaku, diletak syarat nanti bayar lebih. Ada syarat. Maka riba. Kalau ada syarat, riba. Tapi kalau dengan inisiatif ataupun dengan terhutang budi, orang yang pinjam tu dia rasa nak bayar lebih. Orang tu bagi pinjam kat dia 100, dia rasa nak bagi 120. Tanpa ada sebarang syarat, tanpa ada persetujuan, tanpa ada tekanan, maka itu bagus. Sebab Nabi SAW bersabda, ahsanukum qada'an. Orang yang paling baik di kalangan kamu, orang yang bagus, terbaik dalam dia bayar hutang. Antara makna yang terbaik, dia bayar lebih. Dia bayar yang lebih baik daripada yang dia hutangkan, yang dia berhutang. Adapun pinjam motor, itu namanya ariyah. Itu namanya apa? Itu namanya ariyah. Jadi kalau satu orang tu dia kata, ambil motor ni, pinjam motor ni dengan syarat hantar balik minyak penuh. Maka sebenarnya pada waktu ini dia tak jadi pinjam, dia jadi sebenarnya sewa. Dia jadi apa? Dia jadi sebenarnya apa? Sebenarnya sewa. Iaitu apa? Kau pinjam motor aku, kau pakai motor aku, dia punya bayaran dia adalah bayar minyak. Minyak penuh. Bayar minyak. Jadi sebenarnya di situ dia bukan, sebab pinjam ni biasanya tak berbayar. Betul tak? Ya. Tak berbayar, orang panggil pinjam. Tapi kalau dia sebutkan bayaran, maka maknanya itu bukan pinjam. Itu namanya sewa. Dan dia ada bayaran dia.
Jadi kalaulah satu orang itu dia tahu motor ni kalau tangki penuh ni berapa bayaran dia, maka sewaan itu hukumnya adalah sah. Sebab apa? Salah satu syarat sewaan